A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton FB Live Pioneer Global Resources dan Development Sendirian Berhad. Bagi siri bicara ummah pada kali ini, kita akan membincangkan mengenai kepimpinan soleh berintegriti dari aspek sosial. Kerana siri bicara ummah ini kita adakan secara bersiri mengenai pelbagai aspek, dan pada siri yang lepas kita telah membincangkan mengenai aspek politik. Bagi semua penonton, kita harap tuan-tuan dan puan-puan dapat like dan share link FB ini sebanyak mungkin kepada rakan-rakan supaya lebih ramai yang dapat manfaat daripada siri kepimpinan soleh berintegriti ini. Bagi penonton yang kali pertama menyertai siri ini, saya ucapkan ahlan wa sahlan, marhaban bikum dan selamat datang. Dan bagi yang telah menyertai pada siri kedua ini, saya ucapkan terima kasih kerana setia bersama-sama dengan kami. Untuk makluman semua, siri ini diadakan secara setiap bulan, iaitu setiap hari Rabu pagi, minggu ketiga setiap bulan. Jadi itu merupakan temu janji kita pada setiap bulan, yang mana kita bersama kita bawakan tokoh hebat yang tidak asing lagi dalam masyarakat kita, iaitu Ustaz Nik Omar Nik Abdul Aziz yang merupakan perunding Pioneer Global Resources and Development Sendirian Berhad. Untuk mengupas isu penting ini, kita membawakan topik yang sangat penting berkenaan dengan kepimpinan, iaitu kepimpinan soleh berintegriti dalam aspek sosial. Saya Nurul Asma binti Ismail, selaku moderator pada siri kali ini, akan membincangkan mengenai aspek sosial dan tuan-tuan dan puan-puan boleh menulis sebarang soalan di dalam ruangan chat di FB dan kita boleh tanyakan kepada Ustaz sebentar lagi. Bagi yang kali pertama menyertai, saya membuatkan sedikit rumusan mengenai siri pertama ketika aspek politik itu dibincangkan. Iaitu Ustaz telah memberi definisi integriti dengan dua sifat utama di dalam Islam, iaitu Al-Qawi yang bermaksud kemampuan, mempunyai ilmu serta kepakaran tentang pengurusan negara. Juga dari segi aspek tadbir urus, kewangan, pendidikan dan kemasyarakatan. Manakala sifat yang kedua adalah Ustaz menerangkan tentang Al-Amin. Al-Amin yang membawa maksud adil, amanah, bertanggungjawab kepada rakyat dan bukannya untuk kepentingan peribadi. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai soalan yang pertama untuk kita bawakan mengenai konsep sosial ini, kita seringkali menyebut bahawa muamalah ataupun muamalat itu ada kena-mengena dengan konsep sosial di dalam Islam. Jika ada persamaan, apakah perbezaannya? Jadi kita ingin tanyakan kepada Ustaz soalan ini, soalan yang pertama mengenai sosial, ada kaitan-mengena dengan muamalat atau sebaliknya. Silakan Ustaz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sekali lagi kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat dan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk nikmat kehidupan di atas muka bumi Allah ini untuk sama-sama kita hidup bermasyarakat dalam keadaan aman, harmoni, saling hormat, menghormati. Keduanya, terima kasih banyak kepada moderator pada pagi ini, Puan Nurul Asma. Alhamdulillah, program hari ini adalah siri kedua untuk sama-sama kita kupas isu kepimpinan yang menjadi asas tunjang kehidupan kita sebenarnya apabila Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita sebagai khalifah
di muka bumi ini, semua makhluk Allah yang bernama manusia bertanggungjawab, dan dia adalah pemimpin kepada dirinya, pemimpin kepada keluarganya, pemimpin kepada masyarakat, pemimpin kepada mana-mana organisasi, dan juga pemimpin yang bertanggungjawab kepada sesebuah negara dan rentas bangsa, rentas agama. Dan sebenarnya kepimpinan ini adalah untuk menjadikan seluruh muka bumi Allah ini dalam keadaan aman, dalam keadaan tenteram, dan semua makhluk Allah SWT, khususnya manusia, bahkan seluruh makhluk Allah dapat hidup dengan fitrah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, persoalan yang ditimbulkan adalah konsep sosial dan hubungannya dengan muamalat. Kita tahu secara asasnya sosial ini dia merujuk kepada hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat dan kemasyarakatan. Dia lebih fokus kepada isu-isu yang berkaitan dengan adab, kita panggil, berkaitan dengan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuannya adalah supaya kehidupan kita penuh dengan keamanan, kesejahteraan sebagaimana yang diinginkan oleh semua manusia di atas muka bumi ini. Dan muamalat juga mempunyai makna yang hampir sama. Cuma dunia sekarang ni dia lebih menggunakan muamalat ini kepada sistem ilmu yang berkaitan dengan perniagaan, berkaitan dengan ekonomi, sehingga di universiti ada bidang khusus yang dipanggil muamalat Islam. Dan dalam muamalat ini dia ada berkaitan dengan hukum hakam. Contohnya macam mana nak berdepan dengan kesalahan orang yang mencuri, orang yang merompok. Adapun sosial ini dia ada adab, dia ada etika, tapi secara umumnya dia tidak berkait dengan undang-undang. Walaupun kesalahan itu di sudut hukum agamanya haram. Macam contohnya sekarang ni kita sebut mungkin orang mengumpat, orang mengejek orang lain, orang menghina. Secara umumnya tidak ada hukum khusus, cuma itu salah di sudut kehidupan kita bermasyarakat. Dan kita tengok macam mana pengalaman Namor belajar di Mesir tahun 80-an dulu. Ada satu slot dalam radio Mesir, slot dia Ad-Din Al-Mu'amalah. Ad-Din Al-Mu'amalah. Maknanya dia nak sebut bahawasanya Islam ni berkait rapat asasnya dengan urusan kita bermasyarakat sebenarnya. Kita perhati Islam ni dia berkait dengan akidah, dia berkait dengan syariat, dia berkait dengan akhlak, dan dia berkait dengan muamalat. Dan akhlak ini sebenarnya dalam Islam, sehingga Nabi SAW diutus asasnya adalah untuk memperbetulkan kehidupan bermasyarakat melalui akhlak-akhlak yang mulia sebagaimana yang telah ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kalimah ad-din al-muamalah, ada kata hadis, ada kata tidak, tapi yang pentingnya makna dia tu tepat. Kerana selain daripada hubungan kita dengan Allah Ta'ala, kita banyak kehidupan atas dunia ni, hubungan kita hablun minan nas, hubungan kita dengan manusia. Jadi kita kena yakin macam mana Islam ni dia mengatur urusan kehidupan kita, kita berurusan dengan Allah Ta'ala, dan semasa hidup atas dunia, kebanyakannya kita berurusan dengan manusia, dengan sesama makhluk. Jadi sebab itulah pentingnya kita sebut keadilan sosial, kehidupan bermasyarakat, untuk pastikan kita tonjolkan keindahan Islam
dalam masa sama kita mampu hidup dalam keadaan aman. Kerana apa? Kerana masing-masing patuh kepada adab, patuh kepada etika yang telah ditentukan dalam satu-satu masyarakat ataupun negara. Tentunya dalam mana-mana masyarakat ataupun negara, mereka menentukan peraturan-peraturan yang baik sebab semua orang inginkan kepada keamanan. Semua orang inginkan kehidupan yang sejahtera. Masing-masing boleh diberi peluang untuk takbir pemikiran dia, untuk dia memilih budaya hidup dia, kerja dia. Yang pentingnya apabila kita hidup bermasyarakat, maknanya kita ada unsur hormat, menghormati. Dan satu lagi, kita tahu ulama semenjak dulu lagi dia bincang konsep al-insan madaniyun bit-tab'i. Allah Ta'ala cipta kita ni memanglah daripada tanah, semua kita daripada tanah, asal daripada Nabi Adam, dan semua kita manusia ni apabila sebut manusia hidup atas muka bumi, dan apabila hidup atas muka bumi, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Tujuan kita adalah untuk memakmurkan muka bumi ini, jadi kita tidak terlepas daripada kehidupan bermasyarakat. Itu maksud al-insan madaniyun bit-tab'i. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi kalau yang saya faham tadi berkenaan sosial dan muamalat tu, sosial tu dia tak ada kena mengena dengan hukum hakam. Muamalat tu ada kena mengena dengan hukum. Jadi Ustaz dah sebut berkenaan dengan hablum minan nas, iaitu hubungan kita dengan orang lain. Jadi bila sosial ni kita tak dapat lari daripada hubungan kita dengan orang lain, individu yang ada di sekeliling kita. Jadi soalan saya yang seterusnya, hubungan kita dengan masyarakat ni, terutama keluarga, iaitu insan yang paling hampir dengan kita. Hubungan kita dengan ibu bapa, dengan anak-anak, dengan suami ataupun isteri kita. Jadi macam manakah Ustaz boleh terangkan kepada kita peranan ibu bapa, suami isteri dan anak-anak ini dalam kita nak melahirkan generasi soleh wa muslih, yang mana generasi ini akan menjadi pemimpin di masa hadapan, yang mana kita harapkan menjadi pemimpin yang berintegriti dan soleh. Silakan Ustaz. Ya. Hidup berkeluarga juga sebenarnya merupakan satu nikmat besar sebenarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala apabila cipta kita manusia, sama ada lelaki ataupun perempuan, dia cipta dengan penuh kesempurnaan. Dan kesempurnaan itu ditakbirkan dengan ruang yang diberi oleh Allah SWT untuk manusia hidup dalam keadaan tenteram, dalam keadaan aman. Antaranya apabila dia hidup berkeluarga. Dan tujuan utama hidup berkeluarga juga adalah untuk melahirkan zuriat. Kita panggil generasi penerus untuk kehidupan seterusnya. Sebab takdirnya Allah Ta'ala cipta kita ni hidup dalam tempoh tertentu. Sedangkan kehidupan atas dunia ini berjuta, berpuluh, berbilion tahun mungkin. Semenjak daripada awal penciptaan sampai kepada kita, dan kita tidak tahu bila berakhirnya dunia, semuanya dalam ilmu pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita hidup berkeluarga, kita mempunyai zuriat, tentulah kita juga inginkan zuriat, iaitu anak-anak kita juga mempunyai ilmu, mempunyai tanggungjawab dan boleh meneruskan legasi dalam kehidupan kita berkeluarga, apa-apa yang baik yang boleh ditiru oleh anak-anak kita. Sebab itulah dalam kehidupan bersosial, dalam konteks sebuah keluarga, pentingnya suami isteri ini dia ada unsur qudwah. Ada unsur kepimpinan. Sebab itulah dalam siri utama kita tekankan di sudut kepimpinan yang soleh, yang berintegriti. Maknanya termasuk kita nak bentuk anak-anak kita ni. Tentulah kita mempunyai cita-cita untuk anak-anak kita semuanya berjaya dalam kehidupan. Tetapi asas kejayaan itu mesti dibina di atas kebenaran.
di atas ilmu yang sahih, dan anak-anak akan mendapat semua itu melalui teladan, melalui qudwah yang ditunjuk oleh ayah dan seorang ayah dan seorang ibu. Dan qudwah ni mesti lahir daripada hati nurani kita yang bersih. Kita tak boleh hidup dalam keadaan hipokrit, kita kata. Dalam hati kita, di luar pengetahuan anak-anak, contohnya ini cara hidup kita, ini cara muamalah kita, ini tingkah laku kita. Tapi apabila depan dengan anak-anak, lain pula. Jadi itu tidak menguntungkan anak-anak dan generasi akan datang. Artinya apabila lahir qudwah ni, apa yang ada dalam hati kita, itulah yang keluar daripada mulut kita. Apa yang keluar daripada mulut kita, itulah yang kita kata. Maknanya yang membenarkan Islam itu berkaitan dengan qaulan wa amalan. Berkait dengan kata-kata dan disertai dengan amalan. Sama ada kata-kata dan amalan, dia lahir daripada jiwa kita, hati kita yang kita sebut iman. Ini penting untuk kita membina zuriat yang soleh, yang berintegriti. Tentulah dalam soleh integriti itu ada unsur ikhlas, ada unsur amanah, ada unsur bercakap benar, ada unsur pemaaf, ada unsur kita didik anak-anak kita supaya mampu bermanfaat. Boleh memberi manfaat kepada dirinya, kepada ibu bapanya, kepada keluarganya dan kepada masyarakat keseluruhan. Yang kita kata biasanya orang sebut demi bangsa, demi agama, demi negara, semuanya lahir daripada keikhlasan hati kita. Artinya kalau kita mampu didik anak-anak kita dengan sifat-sifat yang mulia ini, dia merupakan batu bata yang baik untuk kita kembangkan kehidupan berkeluarga yang baik ni kepada konteks yang lebih besar dalam satu-satu masyarakat. Jadi sebab itulah dalam usaha kita sebagai suami isteri untuk tunjuk contoh qudwah yang baik kepada anak-anak, dia mesti bermula daripada hati, sebagaimana kita tahu, bermula daripada jiwa kita. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sebagaimana kita tahu, sebagian ulama apabila disebut an-nafs, dia merangkumi keseluruhan kehidupan kita. Jiwa kita, tubuh kita, akal kita merupakan an-nafs, yang mana kita perlu bersihkan hati kita, jiwa kita daripada sifat-sifat yang tercela yang kita panggil mazmumah, dan kita hiasi dengan sifat-sifat yang mahmudah, yang terpuji. Dalam keluarga, kehidupan berkeluarga, kita biasanya sebut slogan yang baik yang kita nak. Kita sebut baiti jannati, rumahku adalah syurgaku. Kita sebut kita nak bina usrah rabbani. Kita nak sebut keluarga bahagia. Kita boleh sebut apa-apa saja slogan. Tapi yang pentingnya setiap slogan tu dia ada makna yang kita perlu maknakan dalam kehidupan berkeluarga. Jadi apabila kita sebut nak bina zuriat perlu pada qudwah, kita boleh tunjuk contoh dalam kehidupan harian kita berkeluarga. Contohnya semasa makan, contohnya. Bukan sekadar untuk kita penuhi perut kita dengan makanan, bukan sekadar kita makan untuk merasai kelazatan, kenikmatan makanan ataupun minuman, tetapi melalui pemakanan inilah apabila kita bersama dengan anak-anak kita dalam satu keluarga, kita boleh didik anak kita dengan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang terpuji. Contohnya kita pastikan anak-anak kita basuh tangan dulu, makan dengan tangan kanan, kemudian mungkin ada doa, paling kurang baca bismillah. Kemudian kita latih dalam kehidupan makan bersama, maknanya kita ambil makanan yang paling dekat dengan kita, yang mungkin sebelah kanan, dan kita boleh latih anak-anak kita makan bukan sampai terlalu kenyang, dan kita pastikan juga dalam kita makan bersama ni, kita makan yang halalan thayyiban. Pastikan sumber, terutamanya orang Islam, pastikan yang halal, kemudian yang thayyiban, yang bersih, yang baik, yang memberi khasiat,
yang menambah zat dan kekuatan kepada diri kita. Begitu juga dia berkait dengan dalam kehidupan berkeluarga, contohnya kita boleh didik anak kita cara berpakaian. Yang penting asasnya berpakaian ni adalah menutup aurat. Kita tahu macam mana aurat seorang lelaki, macam mana aurat seorang perempuan, dan kita boleh tunjukkan kesederhanaan dalam pemakaian kita. Kita boleh pakai pakaian jenis macam mana pun tidak ada masalah, sebab nak menggambarkan keluasan Islam itu sendiri. Dia tidak tentukan bentuk pakaian, warna pakaian, yang pentingnya menutup aurat sebagaimana yang kita faham. Tetapi dalam masa sama, untuk kita didik diri kita, untuk didik anak-anak, dia ada unsur kesederhanaan. Begitu juga dalam kehidupan berkeluarga, kita kena tinggikan nilai-nilai yang tinggi. Anak-anak mesti dilatih bercita-cita tinggi, bercakap benar, tunai janji, pemaaf, ada unsur tolak ansur. Kita rasa macam contoh akhirnya kisah Nabi Shu'aib dengan anak dia. Apabila anak dia sebut, inna khaira man istajarta al-qawi al-amin. Jadi macam mana seorang anak perempuan boleh bagi pandangan kepada ayah dia ciri-ciri kepimpinan. Kalaulah dia ni dididik, tentulah anak perempuan dia ni dididik oleh Nabi Shu'aib dengan didikan yang mulia. Wallahu a'lam. Kalau kita lihat tadi, pertama Ustaz telah cerita mengenai sosial dan muamalat, dan kedua kita cerita tentang kita dengan keluarga. Jadi setengah orang ni yang kecek molek dengan orang lain, tapi dengan ahli keluarga kecek koksir. Jadi kita tak bolehlah jadi gitu kan. Koksir. Ya. Oh. Comel-comel. Gitu. Okey, seterusnya. Okey. Kecek Kelantan hudu-hudu campur belaka kan tu. Tak apa, yang pentingnya orang faham. Seterusnya, bila kita cerita tentang kita dengan keluarga. Okey, dengan ahli keluarga, seterusnya kita, yang rapat dengan kita seterusnya adalah masyarakat. Jadi masyarakat yang terdekat dengan kita adalah jiran tetangga, kan? Rakan sekerja kita, bos, rakan seperjuangan, staf, kaki tangan, ataupun kalau yang rajin pergi surau masjid adalah ahli-ahli Koreahnya, AJK masjidnya. Jadi bagaimana kita nak pelihara hubungan kita dengan masyarakat yang terdekat dengan kita ni supaya lebih harmoni, sentiasa berharmoni. Macam mana adab kita dalam bersosial dengan masyarakat. Jadi mohon Ustaz untuk memberi pencerahan. Silakan Ustaz. Ya. Apabila setiap keluarga berusaha untuk bentuk keluarga yang sempurna, keluarga yang baik, termasuk beri didikan yang sempurna kepada anak-anak, zuriat kita yang bakal mewarisi kehidupan kita, tentulah dia berkait rapat dengan adab. Dan adab ini, apabila kita sebut adab, dia berkaitan dengan kita sebut budi pekerti yang baik, yang halus, tingkah laku yang baik, budi bahasa, cara kita bersosial, dan daripada situ sebenarnya, daripada adab yang kita sebut dalam membina kehidupan anak-anak kita, dia akan melangkah ke yang lebih tinggi ke arah mampu membina peradaban. Jadi peradaban ni dia asasnya lahir daripada asas adab tadilah. Tak mampu sesebuah negara, satu-satu bangsa nak bina satu-satu peradaban kalau sekiranya zuriat generasi anak-anak itu tidak dididik dengan didikan yang sempurna. Jadi apabila kita hidup bermasyarakat, kita nak setiap keluarga dia bawa kebaikan yang ada dalam keluarga dia untuk dia persembahkan kepada masyarakat. Jadi kalaulah setiap keluarga ni dia mampu tonjolkan kebaikan dalam keluarga masing-masing, jadi agak mudah untuk kita bina satu masyarakat yang harmoni tadi, yang kita dambakan, yang kita cita-citakan. Ini penting. Dan sebenarnya dalam Islam sendiri pun dia sebut tanggungjawab kita
Selepas ya diri kita, ibu bapa kita, anak-anak kita, kaum kerabat yang terdekat, tentulah al-jar, jiran. Jiran maknanya masyarakat yang tinggal satu kampung dengan kita, satu taman yang dengan kita yang dekat. Jadi tentulah sifat-sifat, akhlak-akhlak, nilai-nilai murni yang disepakati oleh semua, maknanya kita nak tonjolkan belaka. Dalam hadis Rasulullah SAW juga ada disebut, Nabi dalam satu kali dia bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, 3 kali. Demi Allah, tidak beriman sebenarnya orang Islam. Wallahi la yu'min, sebenarnya orang Islam ni tidak beriman. Sehingga sahabat tanya, siapa dia yang tidak beriman? Orang yang hidup allazi la ya'manu jaruhu bawa'iqah, yang mana orang hidup dalam satu kelompok masyarakat tetapi dia tidak jaga adab, budi pekerti tadi. Maknanya jiran dia ni tak dapat nak hidup tenang, tak dapat nak hidup aman. Kerana apa? Kerana tingkah laku kita, kerana tutur kata kita, kerana perlakuan kita. Sedangkan kita sebut semua orang nak hidup dalam keadaan aman, dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan harmoni, termasuk dalam satu masyarakat. Jadi kalaulah masing-masing setiap keluarga tu dia tonjolkan budaya yang molek, yang murni dalam masyarakat, tentulah kalau dalam satu kelompok masyarakat tu ada 50 keluarga, ada 100 buah keluarga, tentulah kehidupan tu kita akan rasa harmoni. Kita hidup dalam satu taman, kita hidup dalam satu kampung, kita rasa aman. Kerana apa? Kerana masing-masing bertanggungjawab untuk pastikan kehidupan kita yang baik. Maknanya kita sedaya upaya, kita kena ambil cakna, kita panggil, terhadap keperluan dalam satu-satu masyarakat. Terutamanya dalam situasi sekarang ni lah, dalam situasi COVID ni kata-kata, hampir seluruh dunia. Jadi masing-masing berdepan dengan musibah, masing-masing berdepan dengan permasalahan. Jadi kita ambil cakna mengikut keperluan masyarakat setempat pada masa itu. Mungkin mereka perlu kepada kaunseling, mungkin kita perlu kepada isu kesihatan, mungkin macam mana nak bina, nak meneruskan kehidupan ini, dan kita kena jaga hak-hak jiran tu. Sehingga dalam satu hadis yang lain ada disebut, Nabi kata, mazada yusini Jibril bil jar. Dia rasa malaikat ni acap kali bagi tahu dia perlu jaga hati, jaga hubungan kita dengan kejiranan. Hatta zanantu annahu sayuwarrithu. Sehingga seolah-olahnya jiran ni sampai tahap boleh mewarisi harta pusaka kita, seolah-olahnya macam tu. Jadi ertinya Islam sendiri dia jaga, beri penekanan terhadap hubungan peribadi, hubungan kekeluargaan, hubungan bermasyarakat. Sebab kita kata kita nak bina ni bermula dengan peribadi. Kemudian peribadi yang baik, lelaki dan perempuan disatukan dalam satu usrah, satu keluarga. Jadi apabila bersatunya satu keluarga, suami dan isteri, takdir Allah Ta'ala, ikhtiar manusia, lahirlah zuriat masing-masing. Jadi zuriat inilah akan berkembang, membesar, membina tambahan keluarga dan hidup dalam satu masyarakat. Sebab itulah kita kena jaga tanggungjawab kita kepada masyarakat, antaranya al-ihsan disebut, ilal jar. Kita mesti buat baik kepada jiran kita. Paling kurang kita tidak keluar kata-kata kesat. Paling kurang kelemahan jiran tu, kalau boleh, kalau kita nak beri pandangan, beri nasihat, kita beri nasihat secara individu contohnya. Kita cakna terhadap apa keperluan masyarakat setempat sebenarnya. Segala keaiban yang ada sebaik mungkin kita tutup, tetapi bukan kita reda. Cuma kita cari pilih jalan terbaik untuk kita selesaikan. Itulah, dan akhirnya mungkin dalam hubungan kita dengan masyarakat ni, jika sekiranya ada berlaku pertelingkahan, perbalahan contohnya, kita ikhtiar untuk kita islah bainan nas. Dan islah ni sebenarnya dalam agama dia mempunyai
pahala yang berganda sebenarnya. Al-islah zatul bain, al-islah bainan nas. Terutamanya kita sesama mukmin, kita dalam satu keluarga, kita dalam satu kelompok masyarakat. Jadi kalau kita cakna terhadap budaya-budaya sosial yang comel ni, tentulah kita mampu sebenarnya membina kehidupan yang lebih baik dan harmoni. Ustaz mengupas mengenai hubungan kita dengan jiran tetangga sebentar tadi. Ustaz ada sebut mengenai dengan musim COVID. Jadi kita sedia maklum dah, macam saya sekarang ni bersiaran langsung daripada Kedah. Kita dalam tempoh PKPB lah, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Jadi bila sebut tentang aspek sosial, kita tak lari daripada hubungan pemimpin dengan rakyat. Pemimpin dengan rakyat. Jadi dalam musim PKPB ni, apa pandangan Ustaz, tindakan yang paling sesuai dan sewajarnya yang patut dilakukan oleh pemimpin kepada masyarakat, terutama musim yang kata kritikal lah, ialah tak pernah jadi dalam sejarah, tak pernah kan, ini adalah kali pertama kita diuji oleh Allah dengan pandemik COVID-19 ini. Jadi mohon pandangan Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, kita sebut kehidupan kita ni tidak lari daripada isu kepimpinan. Dan Islam sebagaimana kita tahu, dia beri tanggungjawab, tugas. Apabila sampai satu tahap, semua manusia ni, kita orang Islam khususnya, dipanggil insan mukallaf. Diberi tugas, diberi tanggungjawab. Paling kurang untuk diri kita, kemudian untuk keluarga kita dan orang yang di bawah tanggungan kita. Kemudian kepimpinan itu rentas keluarga kepada masyarakat, kelompok, organisasi, apatah lagi kalau kepimpinan itu kepimpinan sesebuah negara. Termasuk negara kita Malaysia yang kita cintai. Dan negara kita sebagaimana kita tahu, keunikan dia, kita ada pelbagai bangsa, pelbagai etnik dan agama. Tentulah tanggungjawab seseorang pemimpin itu lebih besar. Maka benarlah ada kata-kata yang mengatakan annas ala dini mulukihim. Manusia ni dia mengikut agama ataupun pola kehidupan, pola pemikiran, pola tindak tanduk seseorang pemimpin. Kalau pemimpin tu baik, biasanya dia mampu melahirkan masyarakat yang baik. Kalau pemimpin tu yang jahat, yang mencuri, yang rasuah, yang zalim, tentulah dia akan memberi kesan dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat juga akan berfikir macam mana untuk selamat diri dia, macam mana fikir untuk mencuri, untuk merampok, untuk membunuh, untuk melakukan kezaliman. Kerana apa? Kerana dia tengok contoh pemimpin tertinggi dia. Ertinya mana-mana negara, peranan pemimpin, kepimpinan utama dalam sebuah negara penting, termasuk negara kita Malaysia, termasuk khususnya dalam kita tangani isu COVID ni. Sebab itulah kita tekankan pentingnya kepimpinan ni, kepimpinan yang soleh, yang berintegriti. Kita sentiasa ulang pemimpin yang adil, pemimpin yang benar dalam setiap tutur kata dia. Setiap kenyataan yang keluar tu menggambarkan hati dia dan kebenaran apa yang terjadi. Tidak ada isu hipokrit, tidak ada isu untuk kepentingan peribadi dan kelompok tertentu. Jadi dia perlu jujur, dia perlu ikhlas. Pemimpin ni boleh dipercayai, dan asasnya pemimpin ni yang kita sebut perlu yang mempunyai jiwa besar. Pemimpin berjiwa besar. Asasnya kalau orang Islam dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pemimpin yang berjiwa besar ni pemimpin yang cakna terhadap akhlak al-kibar. Akhlak yang besar-besar, akhlak yang mampu dihayati oleh orang yang betul-betul berjiwa besar. Yang ada bahasa Arab panggil asy'ur al-azimah. Perasaan yang agung yang tidak
fikir tentang diri dia semata-mata, tetapi lebih memfikirkan cita-cita yang tinggi untuk memberi manfaat kepada kehidupan keseluruhan, termasuk dalam sesebuah negara. Jadi apabila kita kata pemimpin dan tanggungjawab dia dalam menyelesaikan sebagai isu yang timbul dalam sesebuah negara, termasuk dalam isu COVID ni, sepatutnya pemimpin ni kalau dia jujur, amanah, soleh, berintegriti, macam mana dia fikir untuk menjadikan musibah ini, wabak ini, wabak COVID ini sebagai salah satu cara untuk dia menyatu padukan. Itu pemimpin yang berjiwa besar sebenarnya. Dia jadikan isu COVID ini, sebab kita tahu COVID ini dia berkait dengan nyawa, dia berkait dengan kesihatan seseorang rakyat. Jadi tidak kira bangsa, tidak kira agama, penyakit ni dia pergi belaka, orang baik, orang jahat. Jadi sebab itulah apabila kita tahu musibah besar COVID ni di seluruh dunia, termasuk negara kita, pemimpin apabila dia nak tangani isu ni, dia mesti berjiwa besar. Macam mana betul-betul dia nak fikir supaya COVID ni boleh menyatukan rakyat dalam sebuah negara tanpa mengira agama, bangsa, etnik dan budaya, kita kata. Artinya peraturan-peraturan yang dibuat mesti yang terbaik lah. Macam isu kuarantin, memang comel lah. Cuma sekarang ni di sudut pelaksanaan. Jadi pemimpin kena tunjuk contoh yang terbaik. Setiap peraturan yang kita buat, SOP yang kita buat, kita yang kena tunjuk contoh terbaik sehingga rakyat ni jadi mudah nak ikut. Sebab apa? Sebab dia tengok pemimpin pun ikuti landasan dia, peraturan dia dengan cara yang baik. Maklumat yang diberi, maklumat berkaitan dengan COVID ini mesti telus. Sama ada kerajaan pusat, sama ada mana-mana kerajaan negeri, maklumat mesti telus. Tak boleh kita tutup maklumat tertentu kerana apa? Kerana kita berbeza pandangan, kita berbeza pendekatan, kita berbeza di sudut pemerintahan contohnya. Itu tak boleh menggambarkan pemimpin itu tidak berjiwa besar sebenarnya. Dan salah satu cara lagi, kemungkinan kita dah buat, tapi kita kena tingkatkan lagi ke arah yang lebih baik supaya musibah ini dapat kita tangani dengan baik. Makna keterlibatan semua yang ada kepakaran dalam bidang ni. Sama ada daripada pihak kerajaan, daripada pihak pembangkang, mana-mana doktor-doktor yang pakar, yang tak terlibat contohnya dalam politik, kita kena raikan, ambil pandangan-pandangan mereka, ahli-ahli akademik, tokoh-tokoh masyarakat yang boleh menyumbang macam mana cara untuk selesai isu ini. Jadi semuanya kita kena ambil. Ini kita bermaksud pemimpin yang berintegriti, yang berjiwa besar, yang menjadikan musibah ini sebagai salah satu cara terbaik untuk kita satukan masyarakat dalam sesebuah negara. Dan dia juga, pemimpin juga dalam menangani isu COVID ni contohnya, dia berkait dengan pengurusan keuangan negara. Jadi sebab itulah timbul sekarang ni isu penjimatan perbelanjaan, pengurusan kerajaan tu. Kalau contohnya dalam satu kabinet sebuah kerajaan terlalu ramai, tentulah dia mengambil kos yang banyak. Duit ni adalah duit negara. Apabila duit negara, dia adalah duit rakyat. Jadi kita mesti berjiwa besar dalam situasi sekarang ni. Kita kena sedaya upaya kita kecilkan saiz kabinet bagi sebuah negara, termasuk negara kita. Kalau daripada 90 orang, kita boleh jimat kepada 80 orang, kepada 70 orang, kepada 50 orang contohnya. Yang pentingnya, saiz yang kecil tidak ada masalah. Selagi mana orang yang ada dalam kabinet ni, orang yang berkepakaran dalam bidang masing-masing. Termasuk dalam bidang kesihatan. Ini penting. Jadi kalau kita kecilkan saiz, betapa banyak duit rakyat yang kita boleh jimat. Begitu juga pemimpin-pemimpin yang mana dengan gaji dia, dengan allowance dia, dengan kemudahan dia, kalau dia boleh sapa puluh-puluh ribu, sapa ratus-ratus ribu sebulan, inilah masanya untuk kita tunjuk bahawasanya kita berada di posisi kepimpinan ni adalah untuk manfaat negara, untuk manfaat rakyat.
Jadi kalau ada cadangan untuk kita buat pemotongan gaji allowance kita, kemudahan yang kita dapat 10% ke, 20% ke, 30% ke, 50% ke, kita sumbangkan untuk negara. Pahala banyak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kemasukan kita sampai beratus-ratus ribu sebulan, kalau kita potong 50% pun masih ada mungkin ratus ribu lagi ataupun puluh ribu lagi. Sedangkan rakyat terbanyak dalam segenap sektor, contohnya yang terlibat dengan kesihatan, yang terlibat dengan ketenteraan, yang terlibat dengan polis, yang terlibat pegawai kerajaan. Boleh kata secara umumnya 70% kaki tangan ni, hatta rakyat yang kerja sendiri pun 70% maknanya kehidupan mereka bergantung kepada gaji ataupun kemasukan yang kita rasa bawah pada RM5,000 sebulan. Bawah pada RM4,000 sebulan. Hampir 70% daripada rakyat negara kita. Jadi inilah masa terbaik kita sebagai pemimpin yang ada sifat soleh tadi, yang berintegriti, yang berjiwa besar untuk kita tunjuk kepada rakyat. Pengorbanan ni adalah pengorbanan yang akan disanjung oleh rakyat. Rakyat akan doa pemimpin-pemimpin ni. Dan kita kena yakin pemimpin ni kalau dia ikut kehendak rakyat kebanyakan untuk kebaikan, kalau dia potong sampai 50% allowance dia, gaji dia pun, dia tetap akan hidup senang. Dan sebenarnya rakyat keseluruhnya akan menyanjung dia, akan doa kepada dia. Ini yang perlu ada kepada pemikiran seseorang pemimpin. Wallahu a'lam. Satu soalan. Baik, terima kasih Ustaz. Kita ada terima satu soalan di ruangan chat di FB daripada saudari Surita Ismail. Saya rasa kita selit satu soalan dulu Ustaz. Okey. Bertanyakan mengenai dengan ada orang yang suka tulis bahasa-bahasa kesat ataupun doa yang tak baik, marah-marah di dalam ruangan FB. Jadi beliau bertanya, adakah boleh kita menjauhi orang-orang yang macam tu atau ada adab yang lebih sesuai untuk react lah, untuk bertindak balas dengan orang yang sedemikian dalam FB. Silakan Ustaz. Ya, secara mudahnya kalau kita kata kita ni orang Islam, kita ni orang mukmin, kita sayang kepada Al-Quran, kita sayang kepada agama kita. Dan kita baru lepas sambut Maulud, kita panggil Maulidur Rasul SAW. Kita kata kita sayang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Pernahkah Nabi keluar kata-kata kesat dalam kehidupan dia? Termasuk masa dia nak marah sekalipun. Sahabat yang terdekat yang biasa hidup dengan Nabi SAW beritahu, tak pernah dia dengar daripada Nabi SAW ni keluar kata-kata kesat. Tapi kita kena terima realiti kehidupan kita sekarang ni. Sebab apa ramainya orang keluarkan kata-kata kesat? Dia berkait rapat sebenarnya dengan mentaliti, cara berfikir. Ilmu yang dia terima tu terlalu terhad. Contohnya dia terima dengan tokoh-tokoh tertentu, ustaz-ustaz tertentu, dalam kelompok tertentu sahaja, contohnya. Jadi apa sahaja yang keluar daripada ustaz tertentu dan kelompok tertentu, itu yang dia terima. Selain daripada ustaz tertentu, kelompok tertentu, dia tidak terima walaupun benar. Sedangkan biasa kita baca hikmah, al-hikmah dhalatul mu'min, anna wajadaha fahuwa ahaqqun nasu biha. Hikmah ni, kebijaksanaan, kebaikan ni adalah seolah barang yang tercicir dalam membina peradaban tamadun umat Islam, bangsa yang kuat ini. Jadi mana-mana kita dapat, sama ada mana-mana kita dapat ni, daripada mana-mana bangsa, daripada mana-mana negara, daripada mana-mana pemimpin, hatta kalau dia bukan non-Muslim, tapi kalau yang baik, kita ambil. Jadi terbaik bagi kita dalam membina budaya hidup bersosial ni, bermasyarakat, antaranya kita tahu, kita jaga percakapan kita, tingkah laku kita itu terbaik. Jadi
walaupun kadang-kadang mungkin kita tengok, kita tertarik dengan penampilan seseorang, mungkin kita rasa ilmu dia banyak, tapi kalau dia percakapan yang kotor, selalu mencarut, selalu memperhina, memperlekeh orang lain, itu kita tak boleh ikut. Ilmu kita boleh ambil, tapi perangai huduh dia kita tak boleh ikut. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Okey, jadi seterusnya terima kasih saya ucapkan dari soalan daripada saudari Suryati. Soalan seterusnya, bila sebut tentang penularan COVID-19 ni, dia ada impak kepada psikologi sosial. Jadi psikologi sosial ni akibat daripada dibuang kerja, pendapatan yang terjejas, kan, jadi tak boleh nak bebas keluar macam dulu dan sebagainya. Jadi semua ni memberi impak kepada psikologi rakyat Malaysia. Jadi kesemua ini macam mana kita, saranan Islam dalam kita nak memastikan kesejahteraan mental kita dalam kita nak berinteraksi dengan orang lain, nak terus bersosial. Jadi saya mohon pandangan Ustaz. Silakan Ustaz. Ialah kita tidak nafilah isu COVID ni isu besar. Dia beri kesan besar kepada kehidupan majoriti masyarakat termasuk rakyat di negara kita. Ramai yang hilang pekerjaan, ramai yang tak dapat bekerja kadang-kadang kerana faktor-faktor yang berkaitan dengan COVID, dan ditambah kita sendiri jadi tidak bebas nak keluar. Hatta sekarang ni pun nak pergi sembahyang Jumaat pun tak boleh. Yang mana kita rasa kalau berterusan macam ni dan tidak ada langkah usaha untuk tangani isu ni dengan sebaik mungkin, akhir sekali orang Islam tidak cakna pada solat. Orang Islam rasa remeh isu semaya berjemaah dan semaya Jumaat ini. Tetapi ialah masing-masing kita ada hujah. Yang pentingnya apabila kita tidak bebas nak keluar, sama ada pergi bekerja, nak melancong, nak pergi ke mana-mana, tentulah dia berkait rapat dengan pemikiran kita, perasaan kita. Jadi kalau kita tak dapat urus dengan baik, dia akan beri kesan negatif lah. Jadi kesan negatif tu kita boleh tengok mungkin sehingga ada yang bunuh diri, sehingga ada orang yang kerana nak hilang tension, stres ni, dia ambil dadah ke, dia tegung arak, siapa ke mabuk ke, makan pepil apalah yang salah di sudut kesihatan ataupun salah di sudut hukum agama. Di sini jugalah pentingnya peranan keluarga untuk sentiasa pastikan suami isteri dan anak-anak dapat hidup dengan norma baru. Pentingnya masyarakat ini tolong menolong, yang kita panggil dalam satu-satu masyarakat tentunya ada tokoh-tokoh yang berpengaruh. Sama ada kita nak panggil ustaz ke, kita nak panggil penghulu ke, kita nak panggil kepimpinan dalam mana-mana NGO yang terlibat, sama ada dalam bidang kesihatan ke, dalam bidang kebajikan ke, dalam bidang motivasi ke. Ini penting kita gandingan tenaga ini untuk kita sama-sama hadapi isu ini dengan sebaik mungkin. Dan tentulah peranan kerajaan yang menaungi keseluruhan rakyat di sesebuah negara termasuk negara kita. Sebab itulah dia berkait rapat dengan peruntukan bajet contohnya. Yang berkaitan dengan kesejahteraan mental ni. Sebab katanya dah berpuluh-puluh ribu itu secara resmi dan terbuka dizahirkan untuk mendapat pandangan, kerana ialah setiap daripada kita ni kita tak boleh nak pendam perasaan yang ada dalam kita ni. Kita kena cerita juga pada seseorang. Asasnya kita serahkan, kita bermunajat, kita syakwa, kita mengadu permasalahan kita ni asasnya kepada Allah SWT. Itu tak boleh tinggal lah, terutamanya kita orang Islam ni. Kita kena bina kekuatan iman kita, kekuatan keyakinan
dengan ketentuan Allah Ta'ala, akhirnya kita redha dengan qada dan qadar daripada Allah SWT. Dalam masa sama kita berurusan hablum minan nas tadi, sesama manusia, termasuk tanggungjawab besar sebuah kerajaan. Maknanya untuk selesai isu ini yang semakin ketara nampaknya, peruntukan bajet yang sedia ada, dan kita rasa kebanyakan orang kata kena tambah. Kalau kita dengar persidangan parlimen, maknanya termasuk yang perlu diberi perhatian oleh sekarang ni oleh kerajaan adalah pertambahan bajet yang berkaitan dengan kesihatan mental lah. Jadi pertambahan ni penting sebab untuk buat program-program yang mempunyai impak yang tinggi, beri kesan, kita kena jemput tokoh-tokoh yang berkepakaran dalam bidang ni, dalam bidang kaunseling, dalam bidang nak tangani masalah kesihatan mental ni. Kita kata kita ustaz-ustaz biasa ni kita boleh sebut secara umum ayat-ayat Quran, hadis-hadis petua-petua umum. Tetapi untuk kita dalami, nak memahami pola pemikiran tu, kita kena mesti kita fokus kepada pakar-pakar. Dan kita rasa negara kita ni tidak kurang pakar-pakar yang berkemampuan. Begitu juga kita kena perbanyakkan program-program termasuk dalam media rasmi, kita panggil dalam TV, melalui FB apa semua sekali, tokoh-tokoh masyarakat, termasuk tokoh-tokoh agama yang sentiasa boleh memberi nasihat yang baik untuk kita amalkan dalam kehidupan harian kita. Begitu juga pertambahan bajet ni penting untuk mungkin pembelian peralatan baru yang berkaitan dengan isu yang kita bincang ini, dan mungkin juga pertambahan bajet berkaitan dengan pembelian ubat-ubat ke apa-apa yang boleh menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat kesan daripada isu COVID ni, termasuk isu kesihatan mental. Dan kita juga rasanya boleh dalam kehidupan harian kita ni, kita latih diri kita akur dengan situasi yang ada. Sebenarnya musibah ini ada hikmat dia, antara tujuannya untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu Taala. Dan ujian ini sebenarnya ujian yang memang berat, tetapi Allah Taala buat la yukallifullah. Maknanya setiap ujian tu kita manusia sebenarnya mampu untuk tangani. Yang pentingnya cara kita tangani itu dengan cara betul, dengan cara baik. Dan kita tahu sebenarnya isu wabak ni bukan sekarang ni, bukan zaman dulu, zaman sahabat, zaman Sayyidina Umar sendiri ramai di kalangan sahabat yang mati, yang meninggal dunia kesan daripada wabak taun pada masa tu. Dan kita tengok macam mana Sayyidina Umar ambil tindakan yang tepat apabila berlakunya SOP, kuarantin apa semua sekali. Dia sebagai pemimpin utama negara, dia taat, dia patuh, dia ikut pada perintah tersebut. Dan dalam sejarah ni juga kita orang kata perlu hidup dengan norma baru. Ya, norma baru, kita buat benda-benda barulah untuk memenuhi masa kita supaya tidak stres. Antaranya mungkin kita kena ikhtiar teroka bidang kerjaya baru yang mungkin kita tidak terfikir. Dan kadang-kadang kita boleh tunjuk contoh, ada individu tertentu yang boleh kita jadi contoh. Kalau sebelum ni dia contohnya dia bawa kapal terbang, sekarang ni dia bawa bawa gerai, maknanya dia bina gerai. Itu contohnya, kita kena terokai. Dan mungkin kita penuhi masa dengan baca buku dan pelbagai berkait dengan agama, berkait dengan kesihatan, berkait dengan kehidupan bermasyarakat. Maklumat-maklumat umum ni menyebabkan otak kita pun, sel-sel otak kita pun jadi aktif, dan dia beri kesan yang positif sebenarnya untuk kita tangani isu ini. Baik, terima kasih Ustaz. Berkenaan Ustaz sebut pasal norma baru. Jadi norma baru macam sebelum ni, macam kami tak sempat nak exercise kan. Kawan-kawan wanita ni kadang sibuk je dengan urusan rumah tangga kan. Jadi musim PKPB ni dah tak boleh nak pergi mana. Jadi exercise, sempat beriadah dengan suami dan anak-anak. Banyaklah aktiviti yang dapat kita buat bersama untuk mengurangkan stres di rumah.
yang membantu. Kebiasaan pun macam ustaz pun sendiri mungkin boleh klik Kelantan. Hak ni tak boleh klik Kelantan lah kali ni kan. PKPB. Jadi itu norma baru juga. Jadi yang biasa-biasa berjalan kan. Jadi kita duduk rumah, kita jaga kita. Jadi itulah norma baru yang kita perlu pelihara di samping mengekalkan kesihatan mental. Jadi penonton semua sedia maklum. Di musim PKPB ni nama Ustaz Ibit Liu, Uncle Ketang, biasa kita dengar dan famous mendapat tempat dalam hati masyarakat, tokoh-tokoh sosial ni. Jadi apa agaknya ciri-ciri kepimpinan soleh berintegriti yang ada dalam tokoh-tokoh sosial seperti yang saya sebutkan sebentar tadi, yang mungkin dapat diambil pengajaran ataupun pedoman kepada pemimpin-pemimpin yang lain dalam menangani wabak pandemik COVID-19 ini atau seterusnya isu-isu besar lain dalam masyarakat. Silakan Ustaz. Ya, sebenarnya kita perlukan lebih ramai tokoh-tokoh yang kita panggil tokoh-tokoh masyarakat ini dalam sama-sama bekerjasama untuk tangani isu ini. Dan tentunya dia tidak lari daripada sifat-sifat utama yang perlu ada pada seseorang yang menjadi penggerak NGO ataupun apa saja untuk tangani isu ini secara bersama. Kita sebut tadi antaranya seseorang tu dia perlu ada dalam diri dia sikap perlu dia suka untuk beri manfaat kepada orang lain. Dalam bahasa Arab panggil nafi'an li ghairihi. Itu antara sikap ataupun sifat ataupun kriteria yang perlu ada pada seseorang. Maknanya dia bukan untuk kebaikan diri dia saja, tetapi dia rasa seronok kalau dia tengok orang lain juga seronok. Salah satu caranya ialah memenuhi hasrat keperluan yang mendesak dalam kehidupan sekarang ni. Sebab itulah dalam Quran ada disebut falaqtahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masrabah. Maknanya secara umum kehidupan ini penuh dengan ranjau, penuh dengan duri, penuh dengan ujian. Disebut aqabah. Aqabah ni dalam bahasa Arab dia memberi makna perjalanan menuju ke bukit yang penuh berbukit berduri, berbatu. Jadi dia susah untuk naik sampai ke atas bukit. Tapi kita perlu usaha, kita perlu mendaki. Maknanya kehidupan ni nak boleh sampai kepada akhirat, dia penuh dengan ujian, termasuk ujian COVID ni. Jadi kita kena rentas, kita kena ikhtiar untuk lepasi halangan ni. Wama adraka mal aqabah. Apa dia aqabah ni? Sebab itulah kalau kita tengok pada sirah Nabi SAW, sampai satu tahap Allah Ta'ala izinkan Nabi SAW dan para sahabat berhijrah ke Madinah. Nak boleh hijrah ke Madinah ni, nak tinggal tanah air kita, kampung halaman kita bukan senang. Tambah-tambah kalau kita dah berumur 5 siri, umur 50 lebih, 60 lebih. Takkan kita nak berhijrah. Biasanya tabiat kita manusia, kita nak kekalkan. Kalau boleh nak hidup situ, nak membesar situ, nak mati pun situ juga. Tabiat kita manusia Allah Ta'ala buat. Tapi kadang-kadang kerana kehidupan ni dia ujian, dia ranjau, dia berliku, dia perlu pengorbanan. Kadang-kadang pengorbanan itu adalah hijrah. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat. Tapi sebelum hijrah tu kalau kita perhati, berlaku dulu perjanjian Aqabah antaranya. Perjanjian Aqabah ni, Aqabah tu kalimahnya sama, falaqtahamal aqabah. Perjanjian pun disebut perjanjian Aqabah di sudut makna. Sebab kebetulan Nabi SAW berusaha untuk sebar dakwah ni antaranya di musim haji. Apabila orang mari haji termasuk daripada Madinah, Aus dan Khazraj bertemu dengan Nabi di Mina, sebab di Mina ni adalah masa yang agak lama hujaj para haji duduk
selepas dia wukuf di Arafah, di Muzdalifah, dia nak tawaf ifadah, antaranya dia berada di Mina tu dalam tempoh yang lama. Di sinilah Nabi SAW guna peluang untuk sebar dakwah, dan sebahagian daripada Aus dan Khazraj terima dakwah Nabi, maka berlakulah bai'ah Aqabah, kerana di satu tempat kawasan Mina ada nama Aqabah. Artinya antara yang Allah Ta'ala nak pada kita, kita kena rentas kesusahan ni, au it'amun fi yaumin dhi masrabah. Antaranya pahala besar yang Allah Ta'ala sedia apabila kita ikhtiar untuk memenuhi keperluan asas kehidupan manusia, iaitu makan minum. Dalam situasi COVID sekarang ni, banyak orang tak ada kerja, tak ada duit, bermasalah, tapi makan kena makan semua. Bolehlah puasa, tapi takkanlah rakyat nak puasa setiap hari. Ya. Kalau dia tengok pemimpin ni hidup gaya mewah, kemasukan dia puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu sebulan, lepas tu nak suruh rakyat hidup sederhana, memang letih lah. Jadi pemimpin kena cakna, dan rakyat keseluruhan, termasuk pemimpin-pemimpin NGO, tokoh-tokoh masyarakat, antara yang boleh memenuhi hasrat ni adalah it'amun fi yaumin dhi masrabah. Dhi masrabah ni maknanya maja'ah, berlaku kebuluran, berlaku kelaparan. Sama ada kerana berkait dengan peperangan sebagaimana kita tengok di Yemen, di Syria, ataupun kerana wabak. Contohnya wabak COVID, dan di negara kita sendiri. Banyak tempat, banyak kampung yang kita rasa rakyat tak boleh nak makan, tak ada sumber pencarian. Jadi ini penting untuk tokoh-tokoh yang sebagaimana disebutlah, macam Abid Liu ke, Uncle Kentan ke, siapa-siapa pun kita masih perlu ramaikan lagi mereka ni, dan tentunya mesti mendapat kerjasama lah daripada pihak kerajaan, supaya apa yang kita lakukan tu dia bersasar dan kena target. Contohnya satu tempat tu dia perlu makanan, maka kita bagi makanan. Setengah tempat dia dah ada makanan contoh, tapi berkait dengan sakit, dia perlu pada ubat, perlu pada peralatan yang berkaitan dengan ubat, dan dia perlu sokongan, bantuan daripada orang-orang yang pakar dalam bidang kesihatan. Itulah. Jadi kalau kita ada unsur kerjasama, kita cakna ceriakan hidup bermasyarakat, individu, keluarga, masyarakat dan negara ni masing-masing menuju satu arah untuk kebaikan rakyat keseluruhan, tentulah benda ni dapat kita tangani dengan sebaik mungkin. Baik, terima kasih Ustaz. Pencerahan yang cukup baik. Betapa tokoh sosial yang ada sekarang perlu bekerjasama dengan kerajaan lah. Okay, kita ada terima soalan daripada saudari Rosnah Muhammad Yusof yang bertanyakan, dalam keadaan kita hidup bermasyarakat majmuk ni, apa kesan bila kempen seperti Buy Muslim First, yang mana mungkin setengah orang anggap tu sebagai satu perkauman, dan hubungan, macam mana hubungan kita dengan masyarakat bila ada kempen-kempen seperti ini, adakah ianya wajar? Ialah secara mudahnya kita orang Islam ni memanglah kita kata sumber kemasukan kita daripada halal, termasuk makan minum kita. Kalau makan minum kita pun kita cakna terhadap halal, duit yang masuk dalam akaun kita tu kita kena cakna juga. Kalau kita ambil daripada sumber yang syubhat, sumber yang haram, kita curi duit masjid, kita curi duit organisasi kita curi duit negara, itu pun haram juga. Dia kena masuk dalam BMF juga. Maknanya kita sokong usaha untuk kita pastikan kita dapat jual beli makan minum kita daripada sumber yang bersih, sumber yang halal. Tetapi kita kena ingat sumber yang halal ni, makanan ke sumber yang halal tidak hanya daripada orang Islam saja. Kalau non-Muslim sendiri, dia boleh menyediakan bahan-bahan berkaitan dengan makan minum yang halal, maka tidak ada masalah. Lagipun negara kita ni negara yang masyarakat majmuk. Masyarakat majmuk. Kalau kita nak bina kehidupan yang baik, kita tak boleh terhenti mengikut kaum ataupun agama. Kita kena terima hakikat Islam ni luas. Seluas dunia ini, bahkan
seluruh alam ini dia rentas sampai ke akhirat. Jadi pemikiran kita, penghayang kita terhadap Islam ni mesti luas. Jadi nak tahu luas tak luas, sempit tak sempit, tengok pada jalur pemikiran, gaya hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak salah kita nak tingkatkan ekonomi bangsa kita, tetapi bukan dengan cara kita hina, kita fitnah bangsa lain. Kalau kita nak bawa satu bentuk perniagaan contohnya, ada satu syarikat contohnya, orang kata syarikat ni dipelopori oleh non-Muslim contohnya. Jadi kita nak supaya orang Islam ni berpakat di sudut beli produk Islam saja, yang dikeluarkan oleh orang Islam saja. Kadang-kadang dengan sebab tu kita membina unsur kebencian. Jadi sebab tu dah biasa kita dengar dalam FB ke dalam medsos semua sekali, kita kata musuh Islam ni dah bertahun-tahun, dah puluh tahun tipu kita. Contohnya dalam satu-satu syarikat perniagaan. Adakah terlalu bodoh umat Islam ni sehingga ditipu oleh non-Muslim bertahun-tahun sampai berpuluh-puluh tahun? Ataupun kerana kita memainkan sentimen agama, sentimen perkauman? Sedangkan dua-dua ni adalah dilarang oleh Islam, menyebabkan kita mendapat laknat, mendapat kemurkaan di sisi Allah SWT. Memang kita tak nafi Islam ni kita yakin dengan betul, maknanya kita berpegang lah. Tetapi dengan non-Muslim, kita kena tunjuk contoh yang terbaik. Tak boleh kita cari alasan yang dibuat-buat. Kecuali yang betul-betul non-Muslim, contohnya yang memperlekeh Islam, yang menghina Nabi kita Muhammad SAW, itu pun kita ada saluran, kita ada cara yang tersendiri, cara yang terbaik macam mana untuk kita tangani. Sebab itulah ilmu kita kena tambah, kefahaman kita kena tambah. Unsur dalam ayat tadi disebut summal ladzi na'amanu wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Ini penting. Marhamah maknanya kasih sayang, dalam masa sama marhamah ni dia memberi makna kita kena usaha. Kita kena ikhtiar, lebarkan jalur kasih sayang ni, dia rentas agama, rentas bangsa. Bahkan sebenarnya dia rentas makhluk. Jadi kalau contohnya ada aktivis yang bantu untuk menghidupkan binatang dalam zoo, memang comel lah. Sebab itu yang diajar oleh Islam. Bahkan kalau kita baca sejarah kegemilangan Islam dulu, macam mana di Turki dulu, maknanya di musim sejuk, musim salji, semenjak dulu bahkan berterusan sampai sekarang ni, ada yang mengatakan apabila mari musim sejuk, ada di kalangan aktivis yang bawa bijirin, bijian, makanan untuk binatang di hutan, buru-buru ni, bawa untuk binatang. Kalau setara binatang, Islam beri kebaikan, beri manfaat, apatah lagi sesama manusia. Cuma berbeza agama, berbeza pandangan. Apa masalah kalau dia kekal dengan kekufuran dia? Apa masalah kita? Dia punya pasal. Tapi yang jadi masalah apabila kita tidak tunjuk contoh yang terbaik. Nak berdakwah dengan mulut kita ke, dengan penulisan kita, dengan akhlak kita ke, dengan muamalat harian kita, yang kita duk bincang sekarang ni. Ini penting. Wallahu a'lam. Mas, penjelasan Ustaz tadi, yang mana sifat marhamah tu orang kahwin kita dengan sesama manusia dan juga haiwan, yang mana saya faham itu adalah sifat rahmatan lil alamin, dan rahmat kepada seluruh alam. Jadi ada juga kena mengena dengan yang Ustaz sebut tadi tu. Soalan kita dapat daripada saudari Nur Azian Anidin, dia bertanyakan mengenai macam mana pula berdatang tanpa izin ni, ataupun kita sebut parti kan, pendatang tanpa izin, yang mana dia dah sebati dengan masyarakat dan duduk bersekali dengan kita, membantu kehidupan seharian kita dan sebagainya. Dan diorang ini juga terjebak ataupun terlibat dengan wabak COVID-19. Jadi setengah pihak tertentu dia rasa tak perlu nak bagi, tak sensitif untuk nak bagi bantuan ataupun keprihatinan kepada kelompok ni tadi, pendatang tanpa izin. Jadi apa pandangan Ustaz? Ya, kalau
kalau pengurusan negara dari satu sudut, maknanya terpaksa untuk tidak menerima pelarian contohnya kerana nak jaga kesihatan, nak jaga nyawa rakyat keseluruhan, itu mungkin kita boleh terima lah. Tetapi kalau rakyat tu dah ada dah, cuma kita beri nama pelarian, tetapi dia tetap manusia. Dia tetap ada manusia. Dia ada hati, dia ada perasaan. Islam ni beri keluasan. Sebagaimana kita tengok dalam sirah Nabi kita Muhammad SAW dan kalangan para sahabat, kegemilangan Islam yang dulu. Maknanya apabila sebut Islam ni, dia berkait dengan akhlak-akhlak asas yang kita sebut tadi, akhlak al-kibar. Yang berkait dengan keadilan, berkait dengan rahmat, berkait dengan benar, berkait dengan tolong-menolong. Dia rentas kehidupan hatta dengan binatang kita sebut tadi. Apatah lagi pelarian dia ni manusia. Cuma kalaulah dia ni terlibat dengan COVID, itu kita serah kepada pihak berwajib lah macam mana nak urus. Tetapi usaha kita untuk bantu mereka, mesti kita kena teruskan. Sama ada individu, sama ada NGO, sama ada kerajaan sendiri. Kena pastikan kehidupan mereka berterusan sehingga keadaan aman, dan kalau kita perlu bawa dia keluar daripada negara kita, itu tidak ada masalah. Kita serah kepada pengurusan sebuah negara. Tetapi untuk kita tidak bantu mereka yang kerana disebut pelarian, itu tidak betul dalam Islam. Orang Islam ni sikap dia, sebab itulah Allah Ta'ala perkenalkan diri dia, zat dia ni Ar-Rahman Ar-Rahim, dan diulang dalam Al-Fatihah, dan diminta kita sebut semua setiap hari 17 kali dalam masa semaya, supaya kita menghayati sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim tu. Ini yang perlu, dan Nabi pun kita boleh tengok contoh dia terbaik dengan isteri dia, dengan keluarga terdekat, dengan sahabat-sahabat yang terdekat, dengan orang Islam keseluruhan, hatta dengan musuh-musuh Islam. Macam mana Nabi kata kita kena hormat kepada kepimpinan walaupun dia daripada bangsa lain, agama lain, kerana dia dihormati oleh kumpulan tersebut. Kalau pemimpin, mana pemimpin yang melawan Islam pada masa tu pun Nabi minta kita hormat, kena bagi hak-hak dia. Kalau contohnya kita ikat, kita gari dia sebab tak nak bagi dia lari, tetapi hak asasi dia untuk dia rasa aman, untuk dia dapat meneruskan kehidupan makan minum dia, jadi itu kena bagi, termasuk dalam isu pelarian lah. Maksudnya pelarian ataupun tidak, sebenarnya pemimpin ataupun kita ni perlu bantu sesama kita tanpa kira status lah. Okey. Ada satu soalan ni kita terima Ustaz daripada Puan Nur Mahani Muhammad. Okey, dia memohon komen Ustaz lah mengenai kerosakan akhlak anak muda sehingga melakukan keganasan melangkaui nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini mesti telah melalui didikan dan latihan dalam tempoh yang lama oleh pihak tertentu untuk sampai ke tahap itu tanpa pengetahuan dan pemantauan pemimpin di peringkat keluarga negara. Jadi apa komen Ustaz? Ialah asasnya dia tidak lari apa yang telah kita bincang. Sebab itulah setiap manusia ni apabila sampai umur akhir balik, maknanya dia bertanggungjawab keseluruhan terhadap kehidupan dia. Apa yang dia fikir, apa yang dia ucap, tindak tanduk dia, tingkah laku dia, semuanya dia bertanggungjawab sepenuh. Dan dalam masa sama tanggungjawab ibu bapa. Sebab itulah kita rasa kita bagi orang Islam ni asasnya didikan agama tu. Itu penting semenjak daripada kecil lagi. Ini penting. Kemudian diteruskan dalam sistem pendidikan arus perdana sebenarnya. Sebab itulah kita nampak salah satu cara adalah untuk membina zuriat generasi yang akan mewarisi pengurusan sesebuah negara termasuk negara kita ni melalui sistem pendidikan arus perdana lah yang kita panggil. Jadi pendidikan arus perdana ni kalau kita kata di peringkat rendah yang pelajar yang anak-anak berumur 7 hingga 12 tahun, ialah kita tidak nafilah dengan mata pelajaran yang ada sekarang ini semuanya penting,
Cuma apa yang lebih penting, yang perlu diambil perhatian adalah yang berkaitan dengan aspek agama. Orang non-Muslim dengan cara dia lah, dengan budaya dia, dengan apa yang dia nampak, khususnya orang Islam ni. Jadi orang Islam ni kita nampak tidak ada cara lain melainkan kita kena dekatkan anak-anak kita ni dengan nilai-nilai yang murni. Nilai-nilai yang murni ni kita dapat antaranya melalui Al-Quran. Jadi segala ilmu, segala adab, segala peradaban untuk membina ketamadunan ni kita kena yakin melalui Al-Quran. Dan sebab itulah kalau boleh kementerian ni dia kena fikir cara macam mana untuk pastikan anak-anak kita keseluruhan orang Islam khususnya setiap tahun kalau tak silap ratus ribu setiap tahun, maknanya umur 7 tahun ataupun puluh-puluh ribu tahun 1, tingkatan 2, tingkatan 3 setiap tahun ni macam mana untuk kita pastikan apabila dia dah melepasi peringkat rendah ni, dia dah boleh berinteraksi dengan Al-Quran. Dia boleh baca Al-Quran dengan baik dan diteruskan peringkat menengah. Dia boleh menghayati Al-Quran ni sebagai hidayah, panduan dalam kehidupan dia. Kemudian dia teruslah dengan minat dia, kecenderungan dia dalam apa saja bidang. Bidang kedoktoran, bidang perniagaan, bidang keuangan, bidang ketenteraan. Itu terserah kepada minat masing-masing. Tapi asas agama tu. Jadi kalau kita tekan pada asas agama, semenjak daripada kecil, mana kita tahu Allah Ta'ala yang cipta kita, Allah Ta'ala yang beri rezeki, menghidup, mematikan kita. Kita hidup atas dunia ni, setiap perkara yang kita laku dia berkait dengan dosa pahala dan akhirnya kita akan diganjari sama ada neraka ataupun syurga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita dididik macam tu, anak-anak kita, generasi kita, remaja kita dididik macam tu, kita rasa kita mampu membina kekuatan dalam negara kita dan ini sebenarnya tanggungjawab besar antaranya pemimpin yang mengurus sesebuah organisasi, lebih-lebih lagi yang mengurus sesebuah negara. Baik Ustaz, terima kasih penjelasan yang cukup jelas. Saya rasa kita pergi satu soalan lagi rasanya untuk Ustaz, berkenaan dengan kita duduk dalam masyarakat majmuk kan, dalam kita nak membina negara yang aman, harmoni, macam mana kita nak pastikan kita terus dapat membina hubungan baik dengan masyarakat yang pelbagai etnik, pelbagai agama. Dan kita kalau ada apa-apa isu yang menyebabkan tembok pemisah itu antara kita lah, macam mana kita nak runtuhkan tembok tu dan kita terus kekalkan hubungan baik kita dalam masyarakat untuk terus negara Malaysia ni aman, harmoni. Baik, Ustaz. Ya. Ada satu buku yang bertajuk Nahnu wal Akhar. Selepas kita ke orang lain lah. Maknanya kita dan keliling kalang kita ni orang lain. Orang lain tu maknanya isteri kita, anak-anak kita, masyarakat, bangsa pelbagai. Maknanya kalau kita di Malaysia ni, belah-belah mana pun kita kena terima. Takdir Allah Ta'ala, kita hidup di negara kita yang masyarakat majmuk dipanggil. Kita hak sejarah-sejarah tu tak apalah kita ambil pengajaran apa semua sekali. Tapi secara mudahnya, macam mana kita nak hidup sekarang ni dan akan datang. Kita kena terima hakikat bahawasanya selepas pada kita ni orang lain. Orang lain tu sama ada sebangsa dengan kita, seetnik, sebudaya, seagama. Yang pentingnya kita terima hakikat bahawasanya kita ni rentas agama, rentas bangsa, rentas etnik, kita adalah warga negara. Jadi warga negara ni maknanya masing-masing ada tanggungjawab. Dan sebenarnya salah satu cara nak mudah kita, mana kita kembali kepada kita panggil tujuan apa adanya perlembagaan negara kita. Dan sebab apa adanya rukun negara yang dilancarkan pada 1970 kalau tak silap. Sempena hari sambutan kebangsaan 31 Ogos 1970 dilancarkan rukun negara. Tentunya rukun negara ni mempunyai objektif sendiri. Antaranya ialah bertujuan, bermatlamat untuk mewujudkan perpaduan. Lama dah kita ada kecek perpaduan ni dalam negara kita. Yang jadi masalahnya kerana apa? Kerana masing-masing kita, terutamanya pemimpin,
tidak menghayati makna sebenar dan macam mana nak capai perpaduan tu. Perpaduan dan lahirnya rukun negara juga antaranya untuk kita nikmati apabila wujudnya perpaduan, kita nak nikmati sebenarnya keamanan di negara kita ni, hasil mahsul negara kita ni, supaya negara kita ni jadi negara makmur dan kemakmuran tu dapat dikecapi bersama. Lama dah, puluh-puluh tahun dah kita kecek isu ni. Cuma sekarang ni kita perlu kepada kepimpinan yang betul-betul soleh dan berintegriti. Barulah perlembagaan ni kita dapat ikut dengan baik. Setiap rakyat tanpa mengira agama dan bangsa, dia boleh rujuk kepada perlembagaan tu asas. Contohnya Islam adalah agama persekutuan. Sama sekali tidak boleh ada di kalangan rakyat negara ni mempertikaikan. Contohnya, kita kena terima hakikat Islam ni adalah agama persekutuan. Dalam masa yang sama, agama-agama lain, keyakinan lain boleh diamalkan mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Kita kena terima hakikat bahasa contohnya. Bahasa budaya bangsa, salah satu cara untuk kita rapatkan perpaduan dengan bahasa. Kalau kita bahasa Melayu, dalam masa sama, bahasa-bahasa lain lagilah kita boleh guna dalam amalan harian keluarga mengikut bangsa, bahasa, budaya masing-masing. Kalau semua kita pakat contohnya dalam rukun negara, dia ada terasnya kepercayaan kepada Tuhan contohnya. Maknanya maksud dia yang disebut tadi Islam sebagai agama persekutuan, dalam masa sama agama-agama lain boleh diamalkan mengikut kepercayaan masing-masing dalam had ruang yang ditetapkan. Dan kepercayaan kepada Tuhan, kalau nisbah pada kita orang Islam, maknanya keyakinan kita kepada Allah SWT. Macam mana kita nak beri kita ni al-fahmus sahih lil Islam, kefahaman yang sebenar tentang Islam tu. Dan apabila kita sebut dalam rukun negara kesetiaan kepada raja dan negara, maknanya kita faham perlembagaan negara kita ni sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Artinya dalam kehidupan harian kita, dalam bernegara, bangsa negara, kita sebut sistem demokrasi berparlimen, maknanya kita bersetuju macam mana untuk sebar ilmu, macam mana untuk orang Islam sebar Islam, macam mana kita nak urus negara ni mengikut demokrasi berparlimen. Maknanya apabila kita setuju, kita kena hormat, kita kena akur kepada pilihan rakyat. Masa pilihan raya contohnya, kita boleh berkempen lah. Setiap parti, setiap gabungan nak bawa manifesto masing-masing. Tetapi apabila rakyat dah buat keputusan, kita kena akur. Kita kena terima mandat yang diberi oleh rakyat kepada mana-mana pemerintah. Ini yang kita sebut dalam perlembagaan demokrasi berparlimen. Dalam masa sama, dia ada unsur raja berperlembagaan. Dan kita nampaklah peranan Tok Agong, peranan raja-raja kita dalam menyelesaikan isu. Maknanya kalau kita perlu kepada rujukan utama dalam sebuah negara macam Malaysia ni, kita dah rujuk. Contohnya kerajaan sekarang ni minta kerana isu COVID, kerana isu-isu yang dijelah, yang tak dijelah, dia nak darurat. Akhirnya rujuk pada tertinggi, Tok Agong dah buat keputusan, jadi tak boleh lagi kita cari lagi alasan. Kita kena terima hakikat. Jadi nak bina kehidupan perpaduan yang rentas agama, rentas bangsa ni, kita juga mesti mempunyai pemikiran yang terbuka, yang kita sebut pemimpin ni perlu berjiwa besar, perlu berjiwa rakyat. Ini penting dalam kehidupan kita akhirnya. Wallahu a'lam. Baik. Terima kasih Ustaz, cukup jelas dalam kita nak merealisasikan sama-sama perpaduan nasional di Malaysia. Jadi kita sangat ingin mengekalkan hubungan etnik pelbagai kaum yang mana dapat membantu kita terus kekal harmoni, aman, damai dalam pelbagai aspek lah. Jadi kalau siri yang lepas, Alhamdulillah selesai tentang aspek politik. Jadi pada hari ini hampir 1.5 jam kita bersiaran, yang mana kita mengupas tentang kepimpinan berintegriti, soleh dan berintegriti dari aspek sosial. Cukup jelas, cukup panjang lebar, banyak ilmu yang kita dapat.
sifat marhamah yang dapat kita sama-sama tanam dalam diri kita, kita sebarluaskan. Dan akan datang, siri akan datang iaitu pada bulan hadapan juga kita akan bincangkan pula mengenai aspek ekonomi yang juga cukup sinonim dengan isu semasa sekarang. Jadi untuk siri yang kedua ini saya rasa dapat memberi banyak input yang berguna kepada kita dan juga memberi pencerahan yang cukup baik kepada persoalan-persoalan yang telah tanya oleh para penonton kita di FB. Terima kasih diucapkan, ada beberapa persoalan yang kita dapat tepat dengan topik kita pada hari ini. Dan juga kita bersiaran ini seperti biasa, seperti yang saya telah maklumkan awal tadi, temu janji kita setiap minggu ketiga setiap bulan pada hari Rabu pagi, yang mana kita nantikan untuk terus bersama dengan Fadilatul Ustaz Nik Umar untuk terus mengupas isu-isu yang sangat penting kepada kita. Jadi dengan itu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz dan juga para penonton sekalian. Jazakumullahu khairan katsira, dan kita akhiri bicara ummah pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.